Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Dza Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi kolam mengambil air untuk memberi minum untanya. Akan tetapi sebahagian pengambil air yang lain merebutnya dengan kasar sampai kolam itu pecah. Abu Dza radhiyallahu ta'ala anhu hanya mampu memandang lalu duduk kemudian berbaring. Seseorang yang melihatnya hairan lalu menanyakannya. Dia yang Abu Dza menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jika kita dalam keadaan marah maka hendaklah duduk. Dengan duduk mampu menghilangkannya. Jika tidak maka hendaklah ia berbaring. Tersebut dalam kitab Injil nasihat yang mengajarkan, hamba-Ku, ingatlah saya ketika engkau marah, maka saya akan mengingatimu ketika saya marah. Luqmanul Hakim berpesan pada anaknya, tidak akan diketahui tiga hal kecuali dalam tiga hal: kelembutan ketika marah, keberanian ketika dalam perang, dan persaudaraan ketika diperlukan. Nabi Musa AS pernah mengadu pada Allah, wahai Tuhan, saya mohon engkau untuk tidak dikatakan kepadaku apa yang tidak ada pada diriku. Allah mewahyukan kepadanya, aku tidak melakukan demikian untukku, bagaimana aku memperlakukannya untukmu. Yahya bin Ziyad Al-Harisi mempunyai seorang pelayan yang sangat buruk akhlaknya. Tetangganya hairan lalu menanyakan kepadanya, mengapa engkau pertahankan pelayan macam ini? Supaya saya sentiasa mempelajari sifat lembut, jawabnya. Firmanullah Ta'ala, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Surah Luqman ayat ke-20. Dan dia Allah menyempurnakan untukmu nikmatnya zahir dan batin. Dalam ayat ini terkandung pengertian bahawa nikmat zahir adalah kelurusan kejadian, yakni kesempurnaan kejadian, bukannya kelulusan akhlak. Sedangkan nikmat batin adalah kejernihan budi pekerti, yakni kejernihan akhlak. Fudail bin Iyad mengatakan, berkawan dengan orang yang derhaka yang berakhlak baik lebih saya cintai daripada dengan seorang ahli ibadat yang berakhlak buruk. Dikatakan bahawa akhlak yang baik adalah kemampuan memikul yang dibenci dengan kebaikan yang diteborkan. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmati Allah sekalian, masih lagi bicara kita tentang kemuliaan akhlak yang merupakan sebab mulianya seseorang di sisi Allah, bukan dicintai oleh masyarakat. Bahkan ia merupakan sifat yang menjadikan kekal nama seseorang. Dan bila mana kekal namanya, maka berpanjangan doa untuknya. Kerana itu menjadi kewajiban kepada kita untuk berusaha memperelokkan akhlak dan memperoleh akhlak-akhlak yang baik ini. Kerana para ulama menyatakan di antara kemuliaan akhlak itu, sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah, makarimul akhlak wa khisalul khair sababun lissalamati min masari isu. Kemuliaan akhlak
dan kebaikan yang dilakukan sebab keselamatan daripada kematian yang tidak baik atau daripada su'ul khatimah. Artinya siapa yang inginkan husnul khatimah, kematian yang baik, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Kerana akhlak yang baik itu punca seseorang itu akan diwafatkan, diakhiri kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Seorang sahabat yang mulia namanya Abu Dujana radhiyallahu taala anhu, atau nama sebenarnya Simak bin Harb, yang merupakan terkenal sahabat yang pemberani ataupun yang paling berani dan yang punya kepahlawanan yang luar biasa, dan merupakan sahabat Ansar daripada suku Khazraj yang menyertai peperangan bersama Nabi SAW. Pernah satu ketika beliau sakit. Namun ketika mana orang menziarahinya, wajahnya bercahaya, bersinar, tawa muka dia. Lalu orang tanya, wahai Abu Dujana, ini kemuliaan apa yang kamu perolehi? Kita kan kalau sakit, muka pun ketat. Muka pun dah tak berapa ceria, gembira, sakit. Jadi kita dapat beza orang sakit, orang sihat. Tapi Abu Dujana radhiyallahu ta'ala dia sakit, ya tahallal wajhu. Wajahnya bersinar. Wajahnya nampak ceria, macam tak sakit. Walau dia sakit. Lalu orang kata, bagaimana kamu memperolehinya? Lalu katanya, aku memperolehinya dengan dua perkara. Yang pertama, aku tak pernah sibuk hal orang lain. La atakallamu fima la ya'nini. Aku tak cakap benda tak kait dengan aku. Tak sibuk nak cakap hawan tu, hawan ni. Itu aku rasa bahagia, seronok. Ni kadang-kadang kita duk bercakap orang, kita pun sedih. Tak ada kaitan gitu. Cakap orang. Cakap tentang nikmat orang, kita pun sedih. Cakap musibah orang, kita pun sedih. Tanpa ada keperluan. Kata Abu Dujana, la atakallam fima la ya'nini. Aku tak pernah bercakap yang tak ada kaitan dengan aku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ialah aku tak pernah punya permusuhan dengan orang Islam. Aku sentiasa berlapang dada dengan orang Islam. Sadri saliman lil muslimin. Saya kalau dengan orang Islam je saya berlapang dada. Dan kemudian itu saya perolehinya. Dan benar ini Abu Dujana di sebalik pewatakannya garang, tegas dalam peperangan. Tapi beliau ternyata paling menjaga akhlaknya. Dan beliau gugur syahid dalam peperangan Yamamah pada tahun ke-12 Hijriyah. Ketika mana melawan tentera Musailamatul Kadzab. Dan Musailamatul Kadzab dia punya ikota yang kuat. Sehingga orang Islam tidak mampu menembusinya. Maka apa yang dibuat oleh Abu Dujana? Dilempar diri dia masuk dalam kota tu. Sehingga dia masuk seorang dalam tu. Dia suruh orang ni manjanik macam meriang. Sama letak aku kat situ, lempar aku dalam. Biar aku masuk. Maka dia masuk, dia menghuru-harakan musuh. Dan bila dia jatuh daripada manjanik itu, patah kaki dia. Walau dengan patah kaki dia perang. Sehingga dia gugur syahid. Ini Abu Dujana. Kemuliaan, keberanian. Dan antara sahabat yang memakai lilik kepala merah pada peperangan Uhud. Dia dalam perang Uhud, dia pakai lilik merah. Mereka, dia tak pakai baju besi dan dia menggunakan pedang Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang nak pedang aku? Semua sahabat angkat tangan. Lalu kata Rasulullah, siapa yang nak ambil pedang aku dan menunaikan haknya? Man ya'khudhu sayfi bihaqqihi. Siapa yang boleh ambil pedangku dan tunaikan hak pedang. Semua sahabat jatuh tangan. Melainkan Abu Dujana. Sebab sahabat tak tahu hak pedang tu apa. Abu Dujana mengambilnya. Dan seorang sahabat nak tahu apa itu hak pedang. Sambil perang, sambil dia jiling ke sahabat Abu Dujana. Rupanya ketika mandang perang Uhud, dia tentera musyrik Mekah, dia perang buat perempuan sekali. Ni perempuan tukang sorak yang membangkitkan semangat. Dan akhirnya perempuan itu berada di hadapan Abu Dujana. Dan perempuan itu memaki Abu Dujana. Lalu Abu Dujana tidak membunuhnya. Maka fahamlah sahabat, hak pedang jangan bunuh perempuan. Walau dalam peperangan. Sebenarnya di luar perang.
Maksud bukan hak pedang. Ialah tidak membunuh wanita. Kalau kita dalam rumah tangga, hak seorang suami dalam rumah tangga, menaikkan hak dia, jangan pukul isteri dia. Jangan mukul, jangan angkat tangan pada isteri. Kalau angkat tangan bagi duit, tak apa. Jangan angkat tangan untuk menganiaya, menzalimi dia. Tegur, nasihat, marah, itu perkara biasa. Angkat tangan tu. Jangan angkat tangan. Kalau dalam perang pun tidak boleh membunuhnya. Tidak boleh memukulnya. Sementara bukan dalam perang, dalam rumah tangga, yang mereka menjadi ibu pada anak-anak kita. Ini fiqh tentang bagaimana Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi fokus kita tentang akhlak beliau. Sehingga beliau menyebut rahsia wajah beliau sentiasa ceria walau sakit. Kita tak sakit pun muka tak ceria, ketak je. Yang kata sakit. Apa sebab? Bukan sebab tak ada duit. Tak ada akhlak kita. Yang muka ketak ni tak ada kaitan, tak ada duit. Realiti kalau kita punya akhlak yang baik, tetap wajah kita sentiasa nampak manis, bagus. Khususnya orang-orang yang patut mendapat rasa aman yang berada di sisi kita. Rasa aman, rasa tenteram dan selamat. Ini kemuliaan akhlak sehingga kita katakan wajib kita berusaha mendapatkan akhlak yang baik. Dan berusaha setiap hari supaya akhlak ini menjadi sebahagian daripada kebiasaan kita. Kita dah sebut kata-kata Wahab bin Munabbih. Kalau 40 hari kita berusaha ke arah tu, maka dia jadi kebiasaan. Benda pun kalau kita buat secara intensif, secara mukathaf, secara kita katakan bersungguh-sungguh, dalam satu tempoh, akhirnya dia bentuk. Saya tak nak marah, 40 hari jangan marah. Jangan marah siapa pun. Akhirnya terbentuk perangai. Tak marah. Tapi kalau kita biarkan marah, akhirnya semua kita marah. Pintu kita marah, kucing kita marah. Semua kita marah. Yang kata yang berurusan dengan kita. Akhirnya kita dibenci orang. Itu akhlak menyebabkan kita disayangi, dicintai. Ada seorang ulama terkenal namanya Imam Al-Asma'i rahmatullahi alaih. Dia kata waktu atuk saya nak mati, atuk saya ni kumpul anak-anak dia. Ayah saya lah kata Asma'i. Atuk dia kumpul ayah dia dan puak-puak saudara. Lalu dia pun berpesan, wahai anakku, satu pesan yang baik. Itu wahai anakku, asyirun nas muasyaratan in ishtum hanaw alaikum wa in mittum bakaw alaikum. Gaulah manusia dengan satu pergaulan, sekiranya kamu masih hidup, mereka rindukan kamu. Dan kalau kamu mati, mereka menangisi kamu. Maksudnya tuan-tuan, bergaullah dengan orang sampai orang rindu kat kita. Tak jumpa kita, Allah rindu lama tak jumpa. Walau baru tadi jumpa. Dia akhlak baik. Bila akhlak tak baik, 4 bulan tak jumpa pun tak pernah rindu. Kenapa? Tak rindu. Tak ada lagi bagus. Macam tu. Jadi kita bergaul dengan orang, sampai orang rindu kat kita. Orang rindu nak jumpa kita. Orang suka nak jumpa kita. Wa imittum, dan kalau kita mati, orang menangiskan kita. Untuk teringat kita, yang dah meninggal ni pun sedih. Baik ni. Arwah orang baik ni. Ni almarhum orang baik. Dulu, dengan ada dia, gelak ketawa kita. Dengan ada dia, gembira kita. Dengan ada dia, keperluan kita dipenuhi. Dengan ada dia, banyaklah cerita-cerita kebaikan. Jadi orang macam tu. Artinya, in ishtum hana alaikum, wa in mittum baka alaikum. Kalau kamu hidup, mereka merindui kamu. Kalau kamu mati, mereka menangisi kamu. Ini akhlak baik. Sehingga, kalau tuan-tuan muamalah orang baik, takkan tuan-tuan tak rindu orang ni. Bahkan lebih utama lagi kalau kita dalam keluarga. Biar isteri kita rindu kita. Biar anak-anak kita rindu kita. Jangan bila kita ada pun dia tak ceria. Bila kita mati, dia tak pernah sedih. Kenapa? Jahat orang ni. Ni arwah suami saya ni jahat. Sebab tu saya tak pernah menangis dia mati. Atau arwah bini saya ni jahat. Teruk. Dia tak ada kalau dia balik kampung bahagia je. Kalau dia ada kat rumah, pening kepala saya. Itu migraine. Kalau dia mati, alhamdulillah. Bukan innalillah bunyi dia. Jangan sampai seburuk itu. Lepas tu gauli manusia. Terutama saya kata orang dekat kita, yang kita duduk tengok setiap hari. Sehingga mereka rindui kita. Kita bayangkan bila kita gaul orang. Imam kita mati dulu atau dia mati dulu. Kalau kita gambarkan kalau dia mati dulu. Bukankah kita akan menyesal bila kita tak berbuat baik pada dia. Waktu dia hidup. Dan kalau kita mati dulu. Bukankah kita terlepas melakukan kebaikan yang akan menjadi jariah kita kepada mereka.
Sebab itu tidak usahalah untuk memperoleh akhlak yang mulia. Diceritakan tentang akhlak yang mulia ini. Abu Dzar Al-Ghifari. Antara ibu pada akhlak ini jangan marah. Abu Dzar satu hari dia nak bagi minum unta dia pada kolam awam. Ni kolam awam ni semua orang guna. Tiba-tiba para pemberi minum unta yang lain juga nak juga. Lalu mereka berebut-rebut sampai pecah kolam tu. Ni Abu Dzar ni otai, sahabat Rasulullah. Punya karisma dan punya suara. Dan suara didengari. Kalau dia tengok macam tu, dia terus duduk. Lepas tu dia bagi. Seorang bertanya, Tuan Syekh, kenapa tiba-tiba bila kami tengok, Tuan tengok kolam tempat beri minum air unta terpecah, Tuan-tuan pun terduduk, duduk. Kemudian baring. Katanya ketika itu aku amat marah. Tuan-tuan Abu Dzar dan kedudukannya seorang sahabat otai. Marah ni pok-pok junior ni, geng-geng junior ni. Senior kan power. Apakah lagi sahabat Rasulullah. Lihat bagaimana dia mengatasi sifat marahnya. Dia kata bila datang rasa marah, Rasulullah mengajar pada aku. Duduk. Kalau dengan duduk tidak menghilangkan marah, baring. Dan kita lihat bagaimana antara tersebut ibu kepada akhlak-akhlak yang baik. Nantilah menahan marah. Ia satu benda yang keuntungan yang besar bagi orang mampu menahan marah. Kerana tidak pernah menyesal yang tahan marah. Tapi yang menyesal ialah orang marah. Orang marah kerap kali dia akan menyesal. Dan orang yang tak marah, kerap kali dia akan rasa untung aku tak marah. Untung kita tak zahirkan kemarahan. Kemarahan ini Allah ajar kita, jangan dilepaskan dulu. Sebab bila dah lepaskan, kita tak mampu menguasainya lagi. Tahan dia. Bukan teguk. Siapa yang menegur, menahan kemarahan dan menegur kepahitan kemarahan, dia menjadi penawar dalam dirinya. Tidakkah kita lihat obat itu sifatnya pahit? Makin pahit, makin mujarab. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaiza wal afina 'anil nas, dan orang yang menahan kemarahannya. Bahkan siapa yang menahan kemarahannya kelak dipanggil di akhirat kelak untuk dia memilih bidadari mana dia nak. Pilih. Apa yang dia nak? Yang mana satu? Dek kemuliaan. Dipanggil di hadapan semua orang. Kerana orang-orang yang marah, orang yang akan diberikan kemuliaan di hadapan khalayak seluruh makhluk Allah. Sebab marah ni kita zahirkan pada semua orang. Supaya orang tahu kita marah. Saya sedang marah ni. Tapi kalau kita berjaya menahannya, kita menyembunyikan daripada pengetahuan orang marah kita, maka Allah akan menzahirkan kemuliaan kita di khalayak ramai di hari akhirat. Maka Abu Dzar tak marah. Akan dikawal dirinya. Walaupun keadaan tu dia berhak marah. Kita tengok anak-anak kita bubuk, pecah pinggang. Allah. Pinggang baru balik Langkawi beli. Allah. Ni penat. Naik kapal terbang tak habis lagi ni. Tengok anak kita kecil besar telang budak ni. Allah. Tapi bila fikir balik marah tak ada. Kalau kita mengawalnya. Dia tegur kesalahan benda biasa. Kita cerita marah. Kerana marah tidak akan menjadi teguran yang baik. Tegurnya. Dan kalau kita nak ilaj rawatan kemarahan Nabi SAW, bila kemarahan itu datangnya daripada syaitan. Syaitan daripada api. Maka padamkannya dengan berwuduk. Kalau kita marah tuan-tuan, pertama-tama berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana syaitan datang waktu kita marah. Ke mana pun kalau kita biar weak banyak mana pun, marah je syaitan pun datang. Marah ni ialah mentera menjemput syaitan. Mentera yang paling mustajab dalam memanggil syaitan. Tuan nak panggil syaitan, tak payah nak baca mentera jampi tu. Tuan marah syaitan pun datang. Automatik kita jemput dia. Dengan surat undangan VVIP. Datang dia kat kita. Sehingga kita tak sedar benda kita buat ni marah. Kita tak sedar depan kita siapa ni. Mak kita ke? Tok guru kita peduli apa kita. Kenapa? Marah menghilangkan adab, menghilangkan akal, menghilangkan agama. Bukan marah itu, kata ulama, musuh pada akal. Aduun al-aqli wad-din. Marah musuh ketat pada akal. Maksudnya orang marah ikat akal hilang. Kalau tuan-tuan marah akal masih ada, maknanya tuan-tuan tak marah tu. Tuan-tuan tegas. Marah tak, akal dia bijak, dia masih boleh menguruskan. Itu maknanya dia tegas. Kalau tuan-tuan marah dapatkan akal macam tak ada,
Itu makna tuan-tuan marah. Memang marah. Dan kalau kita tengok muka kita waktu marah kat cermin, kita pun tak nak tengok muka kita. Tak insum langsung. Tuan-tuan tengah marah tu, ambil cermin tu, ataupun seorang ambil gambar, tunjuk balik. Kita potret lah gambar ni, gantung kat dinding. Uish, dengan mata bulat. Macam jerangkung gitu. Dengan wajahnya, ketak. Masam mencukai sekian-sekian hal. Tak ada orang redha melihat wajahnya. Yang selajar lagi, lepas tu kita berwuduk. Wuduk, kalau boleh lepas tu semayang. Dan lari daripada tempat kejadian. Lari. Duduk rumah marah ke isteri anak. Lari. Tak kita cabut lah. Gila mana-mana pun. Jangan duduk di tempat kita marah. Kerana tempat itu sudah dipenuhi oleh syaitan. Tempat yang tuan-tuan marah tu setan penuh dah. Datang semua ni daripada private sampai jendela datang. Nak menjadikan marah itu menimbulkan huru-hara besar. Okay, kalau suami isteri bercerai, itulah huru-hara yang dia nak. Padahal benda tak seberapa pun. Cik je bendanya. Tapi marah tu ada. Dia jadikan benda tu besar. Masalah, semua masalah kecil. Datang marah dia seperti kita katakan minyak yang disembah pada api. So, masalah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan muhasabah, semua masalah ni kecil je, tak besar. Masalah pinggan mangkuk pecah tu tak besar sangat. Masalah kereta kita calon, bawa beli seanak pergi zap toreh. Tak besar, nak kecil je, tengok balik. Tak, kalau kita naik kereta, kalau dengan di calon, takkan kereta tu dia mati lepas tu. Jalan macam biasa. Tak dia apa calon kat luar kan kat dalam. Okay je. Jadi kalau kita fikir secara logik yang tinggi, kematangan yang tinggi, kita dapati tak ada pun masalah yang besar. Selagi mana tak babitkan agama. Kalau hal dunia, kerana dia ada ganti. Tengok calon gitu. Tak apa. Kita beli kereta baru. Macam tu. Solusinya. Ataupun mungkinlah sebab kereta pun dah lama tak cat. Cat baru. Artinya, bila kita cuba menjuburkan masalah ini, ataupun memarakkan masalah ini dengan marah, dia jadi besar betul. Besarnya bukan masalah tu, marah tu. Marah. Pasu bunga kita pecah. Tak besar pasu bunga pecah. Kita marah ni kucing sebelah ni. Jerang sebelah. Oh, jadi besar. Akhirnya kita pecahkan kepala tuan rumah tu. Ada pasu pecah. Saya ingat apa pasu tu. Fikir tak apalah, ni nak suruh pasu baru lah ni. Terus start kita pergi air hitam. Borong satu lori. Ni kalau kita nak masalah secara solusi yang afdal dan baik. Saya katakan saya yakin tak ada masalah besar kalau tak melibatkan anak. Yang besarnya kerana marah kita. Kita suami isteri, kenapa dia besar? Marah kita. Bukan benda yang berlaku tu tak besar sangat benda tu. Tapi bila marah, dia jadi besar. Itu bila di antara apa yang Nabi SAW juga ajar, bila kita marah dalam keadaan kita berdiri, duduk. Dan bila mana kita duduk, maka baring. Jangan waktu kita marah tengah baring, terus bangun. Itu lagi besar. Ni kalau tengah tidur, tiba-tiba adalah benda mengganggu kita. Jangan dibangunnya kalau boleh menyebabkan marah. Tunggu tidur je. Buat macam kita tidur dalam kuliah tu, tak peduli. Tak ceramah peduli. Buat macam tu. Tak payah nak bangun-bangun. Maka hilanglah marah kita. Ini bagaimana menanganinya. Dalam kitab Injil, tercatat antara benda yang baik. Dia kata, hamba aku, ketika mana kamu marah ingat aku. Dan saya ketika mana aku marah pula aku ingat kamu. Apa maksudnya? Sebab bila kita marah, kita akan langgar sempadan agama. Ingat Allah. Istighfar banyak-banyak. Jangan buat benda yang langgar perintah Allah. Jangan sebab kita marah, lalu kita membuat perkara-perkara haram. Maki hamu orang. Hina keturunan orang. Ini benda haram. Kerana kelak, kalau nanti Allah marah kita pula sebab kita buat maksiat, maka Allah ampunkan kita. Allah rahmati kita. Sebab itu dalam kisah Abu Mas'ud Al-Badri, radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Rasulullah. Ketika mana hambanya memecahkan pinggan. Dia pun nak marah, nak angkat tangan, nak lempang. Hamba-hamba. Macam kita anak-anak kita kalau pecah pun nak lempang terus. Budaya cepat angkat tangan ni bahaya. Kan? Jadi Abu Mas'ud Al-Badri, radhiyallahu ta'ala anhu, waktu hambanya memecahkan bekas, maka dia pun nak angkat tangan. Kebetulan Rasulullah lalu.
Nabi pun daripada jauh Nabi sebut Allah. Allah. Macam dengar suara ni, macam kenal suara ni. Paling tengok Rasulullah. Tak dia angkat tangan. Terus dia berkata sesuatu pada hambanya. Dan hambanya pun pergi. Lalu kata Rasulullah, Allahu aqdaru minka. Allah lebih berkuasa daripada kamu, wahai Abu Mas'ud. Bila hambanya buat salah, Allah boleh hukum tapi Allah tak hukum. Kamu hamba buat salah, terus nak hukum. Maafkan. Lalu kata Abu Mas'ud balik, bahkan ya Rasul, aku dah merdekakan dia tadi. Dia dah bisik, kamu merdeka. Cara dia mengkafarahkan marah dia. Sebab kalau Rasul tak sebut dia, dah lempang lah. Kita kan, orang ada kuasa tuan-tuan. Paling mudah lempang orang, tu kerja dia. Lampau ni, lampau. So, jangan amalkan budaya tu. Jangan amalkan perbuatan. Tak ada kebaikan. Kita ada kuasa apa, bukan menghalalkan kita tanpa orang. Tanpa anak ke, tanpa bini, itu tak menghalalkan kita. Maka kata Rasul, Allahu aqdaru minka. Allah lebih berkuasa daripada kamu, wahai Abu Mas'ud, dalam mengambil tindakan. Tapi bila kita hamba Allah buat dosa, apakah Allah terus tampar kita dengan maksud hukum kita? Tak. Tubuh tak bangun, Allah masih ampunkan kita, maafkan kita. Kita tak buat benda tu, tak buat benda ni. Kita melihat benda yang haram, Allah tak butakan mata kita. Masih lagi terang mata tu, nampak lagi jalan balik. Kata ini rahmat Allah. Jadi belajar daripada sifat Allah. Pemaaf. Takkanlah tuan-tuan orang bawa salah sikit, kita punya marah. Kita punya hukuman. Macam tak terampun. Ini benda-benda yang kita muhasabah. Belajar. Ini disebut oleh para ulama sufi. Takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Apa maksud akhlak Allah? Kita tak kata Allah maha akhlak. Akhlak tu Allah yang ciptakan. Allah pemiliknya. Tapi nak gambaran, ini panggil dalam bahasa akidah kita panggil musyakalah. Macam sama tapi tak serupa. Maksudnya perbuatan baik Allah Ta'ala. Antara perbuatan baik Allah Ta'ala, saya katakan saya buat dosa, tuan-tuan buat dosa. Tapi Allah terus memberi peluang. Kalau tidak, kerana inayah Allah dan kurnia Allah, kita dah sesat ke mana, kita pun tak tahu dah. Kita pernah memilih jalan kesesatan. Kalau tidak, kerana rahmat Allah, kita dah tak ke mana. Barangkalikah dah ke neraka. Tapi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah jadikan kita istiqamah dalam agama dan ketaatan. Dosa kita siang dan malam, Allah ampunkan. Bahkan Allah tak menghukumnya. Dan Allah terus menghulurkan nikmat kepada kita. Tengok nikmat datang. Kadang-kadang banyak cuai kita, nikmat datang juga. Nikmat tak pernah cuai datang pada kita. Kita selalu cuai dalam melaksanakan perintah Allah. Kalla lamma yaqtima amara. Jangan sekali-kali begitu. Manusia tidak pernah menyempurnakan perintah kami. Allah kata, ni semua ni tak pernah sempurnakan perintah kami. Pun begitu Allah pemurah dengan balasannya. Contoh kalau kita tadi sebenarnya subuh 2 minit, 5 minit, tuan-tuan rasa sempurna ke? Tanya diri sendiri. Salat subuh tadi, betul ke kita benar-benar ingat Allah dalam tempoh minit-minit mengingati Allah? Takut angkat takbir dah fikir sarapan apa begini. Takut kita angkat takbir Allah Akbar dah fikir perancangan pagi nak ke mana dah. Penuh jadual dalam sembahyang buat. Dia boleh susun itinerary dia dalam solat. Allah Akbar. Lepas ni selesai. Assalamualaikum, selesai itinerary dia. Dia boleh buat kerja sekolah dia dalam solat. Kerja pejabat dalam solat. Semua dalam solat dia buat kerja. Malaikat mengingati Allah. Tapi Allah Ta'ala tetap memandang solat kita. Dengan pandang rahmat. Kita tak diwajibkan qada balik. Itu rahmat. Maka ulama orang yang tak khusyuk solat, dia tak perlu qada solatnya. Tak ada kata siapa yang tak khusyuk solat, maka batal solat. Ni keringanan. Yang penting kita penuhi rukun dia, syarat dia, maka sah solat. Tak khusyuk, tidak membatalkan solat. Namun, ia satu benda yang aib dan cela. Tapi Allah beri peluang. Dan Allah tidak memurkai kita dengan cara menghukum kita. Maka kita pun belajar benda yang sama. Tidak mudah untuk menghukum orang lain. Dan bersifat pemaaf. Luqmanul Hakim, dia pesan pada anaknya. Sesuatu kemuliaan tidak akan diketahui melainkan bila zahir
keadaannya. Yang pertama, orang yang lembut, kita tak akan tahu kelembutan sebenar, melainkan ketika mana dia marah, boleh kita tahu dia orang baik. Tuan-tuan tak boleh tahu kita betul baik atau tak baik, tak tahu. Melainkan ketika mana kita marah, kita tahu baik tak baik kita waktu tu. Yang punya marah, kita nak hukum sekian, tapi kita pun memaafkan, kita pun sekian-sekian. Itulah tanda kita baik. Ini baik, dia ketahui ketika mana dalam keadaan marah. Sebab saya sebut tadi, bila orang marah, dia dah hilang ilmunya, hilang adatnya, hilang agamanya. Tapi kalau orang ni dia marah, dia ada belaka benda tu, artinya dia orang baik. Dia orang al-hilm. Dia orang bijaksana. Dia orang lembut. Yang kedua, berani. Atau cerita berani jangan cerita sekarang. Berani cerita waktu perang. Jangan cerita tentera kami terbaik. Time perang pakai pampers. Time perang lari menyorok sana menyorok sini. Berani ketika perang. Akhirnya kita lihat bagaimana sahabat-sahabat kita di Palestin pergi menghampiri kereta kebal Israel. Bawa bom kat situ tu. Dia punya berani pergi dekat. Dia panggil masafatus sifir. Pada jarak 0. Dia tak tembak jauh-jauh pergi dekat. Ini berani. Syaja'ah. Keberanian dapat dia ketahui ketika perang. Masa ini nak tunjuk gedebel, something. Tunggu perang. Tengok siapa berani. Sebab perang berarti kematian. Mati. Dah orang berani mati, dah orang berani sebenarnya. Dan yang ketiga, dia ketahui seorang itu, kata Luqman Hakim, betul-betul berkawan kerana Allah. Bila kawan dia ada keperluan. Dan dia memenuhi keperluan kawan. Itulah di persaudaraan. Sebenar persaudaraan ialah al-wafa. Apa itu wafa? Wafa ni tuan-tuan makna kalau ketika kawan kita memang perlukan pertolongan, kita duduk depan. Waktu kawan kita sakit, kita dulu. Ini wafa. Ini betul kawan. Waktu kita ada masalah, dia dulu nak fikir nak selesaikan. Dia yang dulu beri cadangan. Akhirnya ini golongan yang kita panggil wafa. Yang menyempurnakan hak persahabatan. Kata Luqman Hakim pada anaknya, seorang tu tak akan diketahui 3 kemuliaan ini, melainkan berlaku 3 keadaan. Itu kelembutan diketahui ketika marah dia. Berani diketahui ketika perangnya. Dan persaudaraan itu diketahui ketika mana susah dan bagaimana dia membantunya. Atau kita adik-beradik pun sama, nak tahu nilai adik-beradik, tengok susah. Waktu susah dia pertama ke depan, tahu ini adik-beradik. Yang betul. Kan tak akan biarkan keluarganya susah. Dia akan buatlah sesuatu yang dia boleh buat. Nabi Allah Musa berdoa pada Allah, ya Allah, orang kata aku macam-macam. Dia kata aku kulit rosak, dia kata aku kemaluan cacat, dia kata aku bunuh Harun. Benda yang aku tak buat, ya Allah. Kata Musa mengadu. Ya Allah, boleh tak padamkan benda tu? Jangan pernah orang kata benda aku tak buat. Jangan ada orang kata aku. Lalu kata Allah, wahai Musa, aku pun tak halang orang kata kat aku. Orang kata aku ada bini, ada anak. Orang kata aku macam-macam. Aku pun tidak menyekatnya. Bagaimana aku boleh menyekatnya untukmu? Maknanya Allah nak ajar sabar. Sabar. Kata kita kalau boleh, ya Allah, janganlah orang fitnah saya. Kita minta benda mustahil. Sebab orang tetap akan kata benda yang kita tak ada. Kadang-kadang kita ni dah betul dah, orang kata sesak tu. Dia kata sesak pula kita. Yang kata sesak ni, semayang pun tak. Kita diuji dengan kata-kata yang kita tak buat. Kadang-kadang kita tak buat pun benda tu, dia kata, ni, suka solak duit orang. Ini, suka tipu orang. Ini. Walau kita tak buat. Kata kita pun tengok Allah Ta'ala. Dia tak pernah beritahu dia ada sekutu. Tapi orang kata Allah ada sekutu. Lalu mereka menyembah berhala. Lalu mereka kata malaikat anak Tuhan, anak perempuan Tuhan. Allah tak pernah kata macam tu. Bukan mereka kata ini Maryam isteri Tuhan. Ini Isa anak Tuhan. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sifatkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dengan kejahatan-kejahatan yang mereka cuba nisbahkan pada Allah. Tetapi benda tu Allah pun tak sekat. Maksudnya tak adalah Allah SWT menutup hati manusia. Jangan sebut benda tu. Allah menguji manusia. Dan Allah nak tunjukkan Tuhan yang maha sabar. Tuhan yang maha sabar. Itu sifat Allah Ta'ala. As-sabur. Maha sabar. Jadi Allah nak ajar kita hambanya juga supaya sabar. Kadang-kadang saya katakan, orang kata benda yang kita tak ada dan kita tak buat. Nabi SAW dia kata gila. Nabi dia kata penipu. Walau Nabi tak pernah tipu dan mereka pun tahu. Nabi sabar. Teruskan dakwah.
Ini Aisyah radhiyallahu ta'ala tak pernah berzina, tak pernah buat benda tak elok. Orang tuduh dia berzina. Maka dia menyerahkan urusan pada Allah. Sehingga Allah menyucikannya, memuliakannya. Jadi kita ni dalam hidup, nak suruh orang tak kata tak mungkin. Ini Zunnun al-Misri, kewaliannya, orang boleh kata dia zindik. Maklum pada pihak berkuasa ambil tindakan. Padahal dia wali Allah soleh. Tuan-tuan cerita zaman sekarang, tuan-tuan pujilah dia. Kalau tuan-tuan hidup zaman dia, tuan-tuan tak berani ambil gambar dia. Takut melanggar. Macam kita zaman kita sekarang, ada ulama terfitnah. Kita nak jumpa dia pun takut kena sekali fitnah. Yang kita puji ulama-ulama silam, kita tak tahu apa mehnah yang mereka lalui. Mehnah mereka lalui. Ini Ibn Jauzi difitnah. Sehingga dikurung dalam rumahnya. Tak dibenarkan keluar. Dan diharamkan mengajar. Dan keilmuan yang hebat. Dengan lebih 1000 buah kitab. Tetap orang kata dia sesat. Dan fitnah. Sehingga dia tidak dibenarkan mengajar. Selama 5 tahun dia kurung dalam rumah. Duduk dalam rumah. Tanpa ada orang khidmat pada dia. Jadi zaman ini kita puji melangit. Tapi apa yang dilalui begitu dahsyat. Ini Imam Syafi'i. Hari ini kita puji Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi tuan-tuan, kalau kita hidup zaman dia, apa berlaku pada Imam Syafi'i? Dia fitnah. Dia kata Syiah. Dia ikat tangan kaki dengan rantai, diheret daripada Yaman sampai ke Iraq. Dijatuhkan hukuman bunuh. Kalau tidak, kerana kurnia Allah padanya. Misalnya Imam Syafi'i dibunuh dengan fitnah. Fitnah macam-macam. Kita hidup zaman sekarang, ialah kita pun mazhab Syafi'i puji. Kalau tuan-tuan hidup zaman ni, apakah kita ikut dia? Mungkin tidak. Maka hati-hati dengan mengulangi perkara tersebut. Saya katakan ada orang soleh baik. Tiba-tiba kita fitnah dia, kita memusuhi dia. Ia persis sama macam dilalui ulama-ulama dulu. Ini Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf, orang kata dia ni ulama kerajaan, pengampu kerajaan tegak. Sebab Imam Abu Yusuf, dia berada pada zaman kerajaan Abbasiyah. Dan dia menerima lantikan untuk menjadi Qadhi Qudah, ketua hakim negara. Yang merupakan jawatan nombor 2 selepas khalifah. Maka orang pun mencelanya kerana menerima jawatan. Celalah, ni ulama dunia ni. Sekian. Tanpa melihat sumbangan Abu Yusuf rahmatullahi alaih. Akhir dia mati, sebagian tak nak solat jenazah dia. Tapi ada seorang ulama sedih kerana dia tak berpeluang untuk solat jenazah. Dengar dah fitnah-fitnah tu Pak. Dia nak solat tapi ada halangan tertentu. Tapi dia sedih. Lalu murid dia perli tok guru dia. Tok guru sedih apa tu? Ulama pengampu kerajaan tu. Dia kata tidak. Dia orang baik. Pada malam hari aku pernah bermimpi. Aku melihat syurga-syurga yang indah. Ada satu syurga menarik perhatianku, kata Ma'ruf Al-Qarqi. Lalu aku bertanya, milik siapa ini? Maka ini katanya, inilah milik Abu Yusuf, Qadhi Abu Yusuf. Kebaikan yang dibuatnya di dunia. Kerana itu aku lihat, kamu yang fitnah dia orang soleh. Baik, tuan-tuan tahu. Tak ada zaman di mana ramai orang cuba memfitnah ulama. Terutamanya kalau ulama itu bukan geng dia lah. Kalau geng dia, okey. Dan ulama ni bukan cerita geng kita, bukan geng kita. Kita belajar dengan dia atau tak belajar dengan dia. Kalau tuan-tuan dia orang alim, tuan-tuan diam. Kunci dia dah. Jangan mengulangi kesilapan silam. Saya cinta semua orang soleh. Betul guru saya hormat, saya muliakan. Tapi kalau dia bukan guru saya, dia ulama, saya memuliakan dia. Walau ada percanggahan, pandangan. Mudah-mudahan saya termasuk di kalangan orang soleh bersama mereka. Hati-hati mulut kita. Orang duk belajar untuk guru ni dah bagus, tapi duk kutuk untuk guru lain. Hati-hati, ia membahayakan kita. Kerana daging para ulama semuanya beracun, bukan daging ulama kita je. Dan namanya ulama. Memang saya kata tuan-tuan belajar dengan dia, tuan-tuan tak belajar. Tuan-tuan sependapat dengan tak sependapat. Kita berada pada zaman kejahilan, bukan kerana ilmunya ada. Hanya kerana berbeza pandangan, lalu kita melabelkan ulama-ulama tadi dengan bahasa-bahasa kasar. Walau mereka ada teras ilmu mereka. Kita ada teras ilmu kita. Masing-masing ada teras. Bila Nabi SAW menyatakan, innamal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu waris Nabi. Nabi tak kata ulama Syafi'i je. Nabi tak kata ulama Maliki je. Ulama Hanafi je.
ulama Hambali je. Nabi SAW sebut ulama. Ia kalimah yang perlu kita faham dengan makna yang betul. Supaya tuan-tuan tak terjerumus dengan orang awam yang tiada ilmu dan tak ada akhlak. Asalkan ulama tu bukan geng dia, siap. Mulut dia maki sebagaimana orang awam dia maki. Ini rupa darah daging ulama beracun. Saya tak akan berbuat demikian. Saya akan berpegang pada pandangan ulama yang saya belajar dengannya. Saya memuliakannya, tapi saya akan menghormati semua para ulama yang lain. Walau dia tak sependapat dengan saya. Bagaimana saya tahu pendapat itu ada khilafiat. Saya tahu. Itu penting kita mengaji khilaf. Dan ulama-ulama seperti Imam Nawawi yang mengarang kitab khilaf, yang bernama kitab Majmu'. Dan ulama-ulama yang lain. Kenapa? Mereka nak berhati-hati dalam menghukum orang lain. Dia pendapat saya begini. Kalau pendapat tu lain, saya tak kata pendapat tu sesat. Mereka kata itu sebahagian pendapat ulama. Dan saya mengetahuinya. Saya menolak secara pengamalan untuk diri saya, tapi bukan menghinanya. Jauh sekali. Kata ini, yang tuan-tuan kena tahu, jangan terjebak dengan orang awam yang jahil, ilmu dan adab. Yang paling kita takut, kita musuh ulama, tiba-tiba akhirat kelak ada masalah besar bagi. Saya ingat ulama bukan yang kita belajar dengan dia je. Hatta yang saya katakan, dia tak semazhab dengan kita, tapi dia ulama. Jangan kita menidakkan ilmunya. Jangan kita hilang adab dan percakapan dengannya. Saya tetap pertahankan pandangan saya dengan norma dan akhlak yang dia ajar dalam Islam. Tak bersetuju, tapi menghina bukanlah. Kalau orang Islam pun kita tak boleh hina sementara ulama. Supaya saya kata kita tahu, jangan. Kalau kita tengok dalam media sosial, dia tak setuju dengan alim ini sekian-sekian, mereka maki macam-macam. Tuan-tuan diam. Kalau tuan-tuan nak selamat lah. Sebagai pesanan selamat. Tidak memihak dengan cara yang salah. Memihak okey, cara yang salah. Macam tuan-tuan pergi tengok bola, tuan-tuan minat pasukan mana? Oh, ni pasukan penyu. Ini pasukan singa. Ini pasukan harimau selatan. Tak apalah tuan-tuan sokong untuk pasukan, sokong. Tapi tak adalah kita nak maki sana. Wa imma pemainnya kita nak maki, wa imma penonton sana. Akhir kita bergaduh. Orang dapat piala, gaji bulanan, kita dapat bengkak. Kita dapat ni lebang sana, lebang sini. Musuh. Kata ini bukan orang penyokong yang cerdik. Penyokong yang cerdik, ya kita sokong apa yang kita rasa kita sokong, dan kita tak menghina lawan kita. Ini benda yang berkaitan dengan akhlak kita. Yahya bin Ziyad Al-Harisi, iaitu seorang penyair terkenal yang lahir, yang mati meninggal tahun 160 Hijriah di zaman kerajaan Abbasiyah. Ini anak saudara pada Abdullah As-Saffah, pengasas kerajaan Abbasiyah. Ini bukanlah orang yang baik. Dia seorang penyair. Orang panggil dia penyair gila. Syairun zindik. Maksud penyair gila ni maksudnya dia syair majin, gila-gila. Gila-gila artinya dia suka lagu-lagu yang bersifat yang dilarang dalam agama. Lagu-lagu gila-gila lah. Kalau kita zaman kita heavy metal, rock macam itulah. Syair. Tapi dia ada seorang khadam, perangai jahat. Orang kata ke dia, kenapa duk simpan khadam perangai jahat? Katanya supaya aku dapat melatih sifat lembut. Tuan, kadang-kadang kita tak baik. Itu benda yang tak elok lah, tak baik. Tapi tidak berusaha untuk menjadi baik, itu lagi teruk. Ini Yahya bin Ziyad Al-Harisi, memanglah dia tak baik, tapi dia berusaha jadi baik. Akhir dia biarkan khadam yang perangai buruk ni terus bekerja sebab dia nak didik lembut. Nak didik lembut. Kata kita, macam mana tuan-tuan nak kuat? Nak kuat, kita perlu menghadapi kepahitan ujian. Tuan-tuan kena angkat besi berat tu, baru tuan-tuan kuat. Tuan-tuan nak kuat, setakat akak pinggang makan tiap-tiap pagi, tak kuat. Setakat besi yang 100 kilo tu, barulah kita gagah. Sama juga kita kadang-kala, bila kita bersabar dengan akhlak buruk sekeliling kita, itu yang jadikan kita kuat. Dia jadi pemimpin sebagai contoh. Ni yang bawah kata macam-macam. Yang kata dah koyak dan letak jawatan. Kuat. Yang penting kita tak macam dia cakap. Nabi SAW jadi pemimpin. Orang kata Nabi tak adil. Ini geng-geng Khawarij tak adil. Itu lebihkan keluarga dia, lebihkan orang dia. Rasul pun dengar benda-benda macam tu. Ini Nabi SAW yang adil. Kita sementara lah.
Kita akan dengar macam-macam orang cakap. Maka kuat dengan cara bersabar dengan setiap perkataan. Ni Yahya Al-Haris ini, dia sampai simpan lagi ni. Pekerja dia ni yang mulut jahat. Dia nak ajar sabar. Al-Hilim. Nak ajar sifat asih dia, sifat penyayang dia. Dalam penafsiran firman Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Di antara kurnia Allah Ta'ala pada kita, Allah menyempurnakan nikmat zahir dan nikmat batin pada kita. Apa itu nikmat zahir? Itu kejadian kita ni. Nikmat zahir. Tuan-tuan tengoklah kita diciptakan tanpa kita bayar apa-apa. Tangan, mata, kaki, otak, akal semua, Masya Allah. Sempurnanya fizikal kita hari ni. Dapat berjalan. Diindahkan pula dengan pakaian yang cantik. Dengan pekerjaan. Tuan-tuan ni kita bayar berapa sen semua ni? Mata, tuan-tuan bayar berapa sen untuk mata? Malah bayar ke hospital untuk lahirkan kita ni. Tapi ni, yang tumbuh subur, segar ini, apa bayaran kita buat? Kalau tidak kerana kurnia Allah pada kita. Yang memuliakan fizikal kita. Dan sebagaimana Allah muliakan fizikal kita ini, Allah muliakan batin kita dengan akhlak yang baik. Maka Allah jadikan kita ni, tuan-tuan sekalian, ada malu. Ada sifat malu bila kita buat benda salah. Sebab itu, bila siapa pun, hatta binatang, kalau buat benda-benda yang tak betul, salah, dia akan mula takut. Manusia bila buat benda tak baik, dia akan rasa takut. Mencuri. Ada tak orang mencuri dia berani? Dia tunjuk je Zohir berani. Dan hatinya takut. Kalau jumpa orang lebih kuat pada dia, lalu mengambil tindakan. Dia pukul orang. Zohir nampak berani. Tapi dia takut. Kesan dipukul orang, kena tangkap, kena mahkamah. Maka ini nikmat Allah pada kita. Allah Ta'ala memberikan kepada kita budi pekerti dalaman. Bila mana kita benar-benar mentaati Allah sungguh-sungguh, maka Allah suburkan budi pekerti. Tetapi semua orang ni dia ada akhlak asasnya. Something gangster pun dia ada akhlak. Sebab tu dia tolong geng dia. Itu akhlak lah tu. Tolong geng dia. Berjuang untuk kawan-kawan dia. Meringankan beban kawan-kawan. Itu akhlak. Tetapi akhlak ni jahiliah pun ada. Cuma Islam datang menyempurnakan akhlak dengan makna yang lebih betul. Dulu dia orang tolong-menolong juga, tapi tolong-menolong belas orang. Maka dia buat tolong-menolong benda baik-baik sudahlah. Yang benda belas orang jangan tolong. Tolong beritahu tak baiklah, belas orang tak baik. Maka tu ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Orang jahiliah dulu berani. Tapi berani buat dosa. Maka datang Islam ajar kita berani buat baik. Biarlah orang cela kita. Orang jahiliah dulu dia berani buat jahat. Orang cela dia. Itu dia orang berani buat benda-benda yang mungkar secara terang-terangan. Kerana ada sifat berani. Sebab kalau kita lihat, akhlak ini dia tertegak kepada 4 usul dia. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, iaitu ummahatul akhlaqi usuluha arba'atun. Semua akhlak ni dia bernaung, dia bawa 4 usul. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, al-hikmah, kebijaksanaan. Kerana akhlak adalah satu benda yang kita nak uruskan. Kat mana kita nak sabar, kat mana kita tak nak sabar. Kat mana kita nak berlembut, kat mana nak tegas. Ini hikmah kebijaksanaan. Kat mana kita nak senyum, kat mana kita tak nak senyum. Kat mana kita nak bercakap, kat mana kita nak diam. Ini al-hikmah, kebijaksanaan, menguruskan akhlak. Usul kedua dalam akhlak ini, syaja'ah, berani. So, semua akhlak-akhlak ni, dia memerlukan keberanian untuk kita buat. Tuan-tuan nak tolong orang, tuan-tuan kena berani dulu, baru boleh tolong orang. Berani. Tuan-tuan kita tengok orang lemas. Nak tolong. Tapi kalau tak berani, takkan tolong. Tengok orang kebakaran. Kalau tuan-tuan tak ada keberanian, tuan-tuan tak akan pergi padang kebakaran. Dek, kita ada berani. Tu kita tengok, bila ada jadian banjir baru ni, highlight terbabas jatuh. Perempuan jatuh. Ada seorang Allah tu terjun terus. Sama. Berani. Keberanian menyebabkan dia berani terjun. Yang lain memang nak tolong, tapi tak berani. Terjun, aku mati. Tak berani. Kata akhlak dia bernaung di bawah berani. Tuan-tuan tengok orang susah, tuan-tuan berani pergi tolong dia. Dan yang ketiga usulnya ialah al-iffah, itu marwah. Sebab kita nak jaga maruah diri lah kita pun.
kawan marah depan orang ramai. Jangan sampai orang nampak marah kita ni. Biar nampak kita ayah yang penyayang. Tengok anak kita dah gigit macam ni lah kita. Ish. Budak ni kita rasa nak khenyek budak ni. Tapi depan orang, ifah jaga. Kita punya maruah kena jaga. Ni kalau ikut nak marah dah bini ni, lambat. Tapi depan orang, tunjuk penyayang. Siap suap ni. Kalau nak tonyoh je. Tapi ada ifah. Maruah. Takkan tuan-tuan nak tunjuk gaduh dengan bini depan orang. Malulah kita. Malu company kita. Enterprise pula tu company. Artinya, takkan kita nak buat benda yang mengaib. Memang ikut kita nak marah ni. Yang anak-anak kita, saya kata bising. Oh nak marah tengok anak. Tapi tunggu, balik rumah jaga. Anak pandai pula balik rumah tunggu tidur. Tak jadi dia. Kenapa tak buat masa tu? Ifah. Dan yang keempat ialah al-adlu. Dia benar, dia buat adil. Adil. Maksudnya tuan-tuan kita, bila kita akhlak, kita nak buat benda tu biar ikut norma dia, keadilan dia. Keadilan. Sifat adil tadi menjadikan terkawal semua akhlak kita ni. Kena adil. Saya buat baik dengan si A, takkan ngebi saya tak nak buat baik. Laku adil lah. Kita anak-anak ada 5-6 orang. Bila tuan-tuan nak beri makanan ke anak-anak, beri yang pertama teringat, yang kedua sebab adil. Takkan aku nak ayah tak adil. Beri hadiah ke kakak, takkan tak nak beri hadiah ke abang. Walaupun yang abang kata tak nak. Tapi kita tahu. Ada anak ni bila kita nak bagi hadiah, dia tak nak. Sebab dia tengok duit ayah makin sikit. Ada jenis ayah pula, anak pula. Pantang nak bagi hadiah, boleh. Sebab dia sentiasa fikir duit ayah dia tak pernah habis. Anak-anak ni karakter dia berbeza. Lepas tu kita ni tuan-tuan, jangan tanya dia nak tak nak, beli je. Beli. Kadang-kadang kita, ayah. Anak 3-4 orang ni. Siapa nak ni, abah tolong beli. Abah nak beli ni. Anak pertama muka tak malu, semua dia nak abah. Kita beli. Tanya anak kedua pemalu sikit, tak nak abah. Tak nak. Dah hati nak. Tanya anak ketiga, tu tak terjawab. Tak tahu nak jawab apa. Takut silap jawab. Tanya anak keempat, impi ke umi dia. Bisik ke mak dia. Nak juga. Takut dapat ayah dia. Kalau kita adik, ayah adik, beli je semua 4 orang. Tak payah tunggu dia tanya. Tak adalah disimpan perasaan tertentu dalam diri dia. Kalau saya tengok anak saya ni, dia menang orang ni anak saya. Kalau saya beli sesuatu, dia nak tak nak saya beli semua. Kerana asas keadilan saya nak. Sebab kadang-kadang tuan-tuan ada orang, dia tahu dia tak diperlakukan adil, dia simpan macam tu. Bengkak dalam hati anak-anak kita. Tahu-tahu bila besar dia teringat, lama. Ayah tu sayang kau, dia tak sayang aku. Dah start lah tu. Dia keluar ada ayat-ayat simpati dia. Tak ada kecil lagi ayah lebihkan kau. Nak buat lagi. Lama dia ngungkit 30 tahun. Semua kau nak ayah beli. Basikal kau dulu semua. Aku ni boleh second hand semua. Recon aku. Yang kau ni semua yang baru-baru. Mula terasa. Kita mati dah. Kita ayah mati dah. Anak kita bergeluk masalah kasih sayang. Atau waktu kita sakit, kau dah jaga ayah. Kau kan anak ayah. Aku ni anak tiri je. Anak tiri bagi. Kerana ayah tak buat baik pun macam kau. Tanah nama kau, rumah tanda kau. Kereta kau dapat. Semua kau dapat. Yang ayah punya semua kau dapat. Ni bila sakit kau dah jaga. Aku tak dapat apa. Si anak ni dah selalu tak dapat. Dan bila ayah nak pergi sebut tak nak. Sebab apa dia kecewa. Dia pun sebut tak nak. Bukan kerana tak nak, kerana kecewa. Tak nak. Kita ayah ni tuan-tuan. Bila kita buat akhlak, berlaku adil. Ada seorang sahabat Rasulullah. Dia beri hadiah pada anak dia. Isteri dia baik, isteri dia. Kata abang, tak betul cara abang. Kena bagi semualah. Saya tak suka, saya tak redha abang buat macam tu, kata isteri dia. Sampai abang tanya Rasulullah SAW. Tanya Rasulullah. Lalu sahabat ni pun tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ada anak. Aku bagi seorang je. Lalu Rasulullah jawab bahasa mudah, bahasa mantik mudah. Kata Rasulullah, apakah kamu suka seluruh anakmu berbakti padamu? Ya, kalau begitu beri semua. Takkanlah kita ada anak 6 orang, 8 orang, 10 orang. Kita nak suruh yang ni je berbakti kat kita. Kita nak semua nanti kalau kita sakit, kita susah, kita tua atau apa saja. Semua anak ni keliling kita. Kalau begitu buat baik semua. Buat baik semua. Ini asas adil. Adil. Tapi demikian juga isteri. Isteri tak cakap lebih-lebih. Tuan-tuan pun ada seorang je nak cakap lebih tak boleh. Tapi asas yang sama.
membina asas yang sama. Dari sudut kita katakan adil. Walaupun cerita nak tak nak itu cerita nombor 10. Ceritanya saya membina akhlak saya pada sifat adil saya. Ni kawan-kawan saya belum berlaku adil pada kawan saya. Walaupun sebagian tak menuntut benda tak, yalah, tapi bersikap adil. Ya, benda ni tuan-tuan terbina akhlak. Pada 4 unsur ini kata Imam Al-Ghazali terbina akhlak. Itu unsur pertama kita sebut tadi hikmah, kebijaksanaan. Unsur yang kedua ialah berani, syaja'ah. Dan unsur yang ketiga ialah iffah, menjaga maruah. Dan unsur keempat ialah al-adl, sifat adil. Begini akhlak disusun. Akhlak baik itu cantik, tapi perlu disusun dengan cara yang betul. Supaya akhlak ini tidak makan diri kita. Macam saya sebut, kita pemurah. Tapi pemurah pada anak seorang ni je. Oh, bahaya. Yang ni kita beri semua. Dia nak apa? Gajah rimau kita bagi. Yang nombor 3, nombor 4 jangan harap. Nombor 1 ni cerdik, Ustaz. Semua A. Nombor 2 ni tak berapa cerdik. Belajar. Tuan-tuan tak berlaku adil dan akhlak, tuan-tuan. Memanglah tuan-tuan dah ada akhlak bagus. Ayah yang baik, nampak penyayang. Tapi tak berlaku adil, merosakkan. Kerana akhlak ni bila tak diagih-agihkan dengan betul, dia akan merosakkan kita juga. Walaupun asalnya kita baik, dia tak seimbang. Umpama tuan-tuan ada 4 tayar, tuan-tuan duk jaga angin 1 tayar je, agak-agak boleh berjalan kereta tu. 1 tayar ni tuan-tuan jaga elok-elok angin dia, hias lawa-lawa. Yang 3 tu abaikan. Mana kita nak berjalan 1 kereta dengan 1 tayar? Tuan-tuan kena jaga 4 tayar ni lah. Biar 4 ni tak botak. 4 ni semuanya bagus. Barulah tuan-tuan selamat melakukan perjalanan. Tapi 1 tayar je jaga. Yang ni lah. Saya nak tidur pun tangga tayar ni tidur dengan tayar tu. Punya sayang ke tayar 1 tu. Ini perbuatan gila. Meletakkan kebaikan dengan cara tidak seimbang. Akhlak, ia cantik. Keseimbangan akhlak atas asas keadilan perlu. Amat perlu. Bukan kadang-kala wajib. Hak anak-anak dan hak isteri dan hak sekian-sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.